Okay, hari ni kita nak masuk hukum cert, menisbahkan penyebut bagi ungkapan yang melibatkan cert. Menisbahkan so maknanya benda yang kita akan tengok ni kebanyakannya memang dalam bentuk pecahan lah sebab menisbahkan. Okay, jadi saya nak tanya Aisyah, nampak tak ni? Nampak tak ni gambar apa? Ni gambar apa Aisyah? Bintang. Gambar apa? Bintang. Bintang. Tak kenal. Tak keluar rumah. Okey, jadi saja je. Cikgu takut cikgu cakap seorang, cikgu lupa nak present. Okey, jadi kita tengok ya. Untuk hari ni kita akan belajar apa. Okey. Jadi untuk sebelum kita masuk dia punya contoh latihan, ini hukum-hukum yang awak akan tengok lah. Okey, kita ada cert. Lepas tu kita ada cert conjugate. Dia macam, cert conjugate dia macam pasangan ataupun kira macam nak neutralkan. Contoh kalau kita ada positif, kita nak neutralkan dia negatif. Macam tu. Ya, jadi kat sini kalau cert dia pun ada juga. Dia ada cert yang dia punya pasangan lagi satu tu kita panggil sebagai cert conjugate. Ya, yang tu. Okay, jadi kat sini awak boleh tengok. Saya besarkan sikit. Okey. Jadi kat sini kalau nampak benda ni M, A ni ikutlah nombor ataupun unknown, nanti pasangan dia pun macam tu juga. Kalau kat sini tambah, kan. So pasangan dia tolak. Kalau awak nampak. Nanti kita akan pergi dalam bentuk huruf, nombor. Baru awak nampak. Saya saja nak terangkan lah. Okay, kalau tolak, nanti awak salin balik. Pasangan dia yang sebelah tu awak salin balik. Nanti kat sini tambah. Kalau tolak nanti pasangannya tambah. Okey. Jadi kat sini ada tip pintar. Tip pintar ni sebenarnya yang barisan yang pertama ni cikgu dah terangkan hari tu ya, minggu lepas. Yang kalau dia dah cert, punca kuasa, darab dengan punca kuasa sama. Diri dia tu sama. Macam A dengan A ni sama. Nanti dia akan dapat A je. Ni dia bagi tahulah sebab apa. Kan contoh A, darab benda yang sama. So akhirnya kita akan dapat, kalau samalah, kita akan dapat A. A je. Ni dia bagi tahulah kenapa jadi macam tu. Kan sebab A darab A, nanti dia masuk, lepas tu dia punca kuasa, dan sekali dapat benda yang sama. Benda ni awak macam dah kena ingat ataupun dah kena faham sebab nanti apa yang awak nak belajar ni banyak guna. Okay, contoh kalau cert 5 darab dengan cert 5. So jawapannya akhir sekali dapat 5. Macam tu. Janji yang dalam ni sama. So dapat 5. Kalau tak sama tak boleh lah. Kalau tak sama tak boleh lah. Okey, lepas tu yang ini dia saja nak bagi tahu. Yang kedua ni kalau kat sini tolak, sini tambah. Okey, nanti dia jadi A kuasa 2 dengan tolak B. Okey, sebenarnya benda ni awak dah belajar masa awak form 3 ke form 2? Form 2. Awak belajar masa form 2 yang macam ni. Kalau X tolak 5, lepas tu X tambah 5. Nanti dia jadi X kuasa 2 tolak 25. Ada tu masa form 2 awak belajar tajuk 2. Kalau awak belajar lah, kalau awak ingat lagi. Ya, maknanya dia sebenarnya yang awak form 2 tu, yang awak belajar tu, yang ni lah. Yang ni boleh jadi macam ni. Maknanya kalau awak tengok dekat sini tolak 1 tambah 1, nanti depan ni dia jadi, tengok depan ni dia jadi X dengan X kuasa 2. Macam tu. Lepas tu 5 darab 5 jawapan dia 25. Okey, lepas tu negatif darab positif jawapan dia negatif. Ni masa form 2 awak belajar benda ni. Cuma sekarang dia jadi kompleks sebab dia jadi susah sebab dia bukannya nombor biasa, dia cert. Ni yang saya colourkan biru ni dia cert. Maknanya A darab A kuasa 2.
Lepas tu punca kuasa B, darab punca kuasa B dapat B. Kan kita dah cakap tadi tu. Yang atas ni. Jadi mata awak tu memang macam mata lalat. Kena macam tengok je tahu, tengok je tahu. Macam tu. Okey. Ada nak tanya tak sebelum saya pergi terus pada contoh soalan? Ada ke? Tiada. Tak ada. I jawablah. Oh, tiada. Siapa tu? Okey, contoh yang pertama. Dia ada banyak contoh soalan. Dan contoh-contoh yang saya ambil ni sebenarnya contoh dalam buku teks. So, kalau awak ada buku teks kat tepi awak boleh tengoklah. Saya explain balik. Okey. Contoh yang pertama adalah kita nisbahkan penyebut. Soalan dia ada dua jenis. Satu nisbahkan penyebut, satu lagi jadikan benda tu dalam bentuk tunggal. Okey, sekarang soalan yang awak akan tengok yang pertama ni adalah nisbahkan penyebut. Nisbahkan penyebut. Apa maksudnya tu? Dan permudahkan setiap yang berikut. So, ada 3 soalan yang kita akan sentuh. Satu soalan yang pecahan dia sangat simple. Macam ni je. Okey. Satu lagi dia up sikit ada tambah, satu lagi tolak. Tapi dia masih simple lah, kira masih simple lagi kat sini. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama, ke cikgu dah habis. Sekejap. Contoh yang pertama, tak ada kat sini. So ada kat part tu. Ni. Contoh yang pertama untuk nisbahkan penyebut. Okey. Ni. Jadi kat sini untuk contoh yang pertama, kalau tak nampak bagi tahu ya. Okey, soalan dia adalah berbentuk 1 ni kan. 1/5/3. Okey, jadi kalau kita nak nisbahkan penyebut tu, maksudnya kita nak jadikan dia dalam bentuk pecahan. Okey, kalau awak tengok kat sini dekat bawah ni dia dalam bentuk set. Dia dalam bentuk set. Jadi kita nak tukar dia supaya bawah ni dia jadi nombor. Tu maksud nisbahkan penyebut. Daripada set tu kan kita kena buat supaya last kali dia jadi nombor kat bawah ni. Nampak nombor kat bawah ni. Itu tujuan kita buat nisbahkan penyebut. Dan ingat yang kita belajar tadi, kalau kita nak nisbahkan penyebut, kita kena darabkan dengan set conjugate. Okey, sekarang ini yang pertama ni 1/5/3 ni. 1/5/3 ni dia darabkan dengan conjugate, set conjugate. Okey, awak tengok set conjugate tu dia pakai yang nombor 1 ni, barisan yang pertama. Barisan pertama ni maknanya dia darab dengan diri dia sendiri. Kalau awak nampak kat situ dia darab dengan diri dia sendiri. Ni dia darab dengan ni 5 punca kuasa 3 juga. Jadi maknanya dia darab bawah ni. Sebab kalau ikutkan yang ada set adalah barisan kat bawah ni je. Kan yang ni kan. Jadi dia darabkan dengan diri dia sendiri. Lepas tu kalau kita dah darab kat bawah dengan 5 punca kuasa 3, takkan bawah je. Kita kena darab juga dengan atas. Macam tu. Okey, jadi kalau kita nak nisbahkan conjugate ni, untuk soalan ni kita darabkan, kita pakai yang pertama ni, kita darabkan dengan diri sendiri. Sebab apa? Dia tak ada simbol tambah ataupun tolak kat sini. Dia tak ada simbol tambah tolak. Dia hanya diri dia sendiri. Jadi kita darabkan dengan diri dia sendiri. Dekat bawah pun darab, dekat atas pun darab. Okey. Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Faham. Boleh. Faham. Boleh. Harap faham, bagus. Harap sentiasa kekal momentum tu, jangan lari. Okey, jadi sekarang yang seterusnya bila darab, darablah 1 darab 5/3. So dapat jawapan yang ni lah. Kan 5/3, nampak? Dia darab atas dengan atas, bawah dengan bawah. Okey, so saya besarkan sikit. Okay. Jadi kat sini, yang dekat bawah ni yang saya nak buat kat sini lah. Okey, 5/3 darab dengan 5/3. Okey.
5/3. Darab dengan 5/3. Okey, nampak tak dia buat kat sini? Okey, awak tengok dia buat macam mana. 5 dengan 5 ni, dia kumpulkan dekat depan. Ni, 5 dengan 5 ni sebab dia darab. Bila darab, dia macam boleh pindah tempat duduk. Tukar-tukar je. Macam awak dalam kelas, awak boleh duduk suka-suka je sebenarnya. Itu konsep darab ya. Okey, maknanya awak boleh pindah sesuka hati. Jadi 5 dengan 5 darab. Lepas tu punca kuasa 3 dengan punca kuasa 3. Ni punca kuasa 3 dengan punca kuasa 3. Okey. Jadi 5 punca kuasa 3 ni dia kekal lah. Ni color biru ni kekal. Okey, lepas tu maaf lah ya. Okey, ni ibu pula aku kat sini. Okey, lepas tu 5 darab 5. 5 darab 5, 25 lah. Okey, lepas tu yang ini punca kuasa 3 dengan punca kuasa 3. Punca kuasa 3 darab dengan punca kuasa 3. So dapat apa? Ingat tak konsep tadi yang 3. kalau 3. pandai. Ya. Ni kan dia dapat diri dia kan, konsep yang tadi. So dapat 3. Jadi kat sini 25 kan, 5 darab 5, 25. 25 darab 3. So 25 darab 3 jawapan dia 75. Sebab tu dapat macam tu. Okey, 75. Ini belum habis. Walaupun awak nampak dekat bawah dia tu 75 dah cantik dah nombor. Tapi dia belum dipermudahkan. Jadi 5 dengan 75 ni boleh kecikkan ya. Kecikkan 5, 75. Dapat jawapan dia 15. Ni. Dapat jawapan dia 15. Jadi set 3 per 15. Inilah jawapan akhir. Set 3 per 15. Senang sangat. Yang penting awak dah buat latihan sebelum ni. Latihan sebelum ni dia nak bagi awak mahir. Yang nampak set, awak jadi mahir. Okey. Boleh Kalau boleh, cikgu teruskan dengan contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ya. Contoh kedua ni dia lagi panjang. Okay, awak tengok contoh pertama dia nombor je ni ni. Nombor je. Okey, contoh kedua dia dah ada apa tu? Dia dah ada tambah. Nampak dia ada tambah. Tambah kat sini. Dia ada tambah kat situ. Dia dah makin panjang. Okey. So bila dia ada tambah, dia dah pakai barisan kedua lah. Kalau tambah, dia punya conjugate akan jadi darab. Okey, awak tengok dia buat kat sini. Selalu kita akan fokus pada barisan bawah dulu ni kan bawah ni. Okey, bawah ni. So bawah ni dia tambah. Jadi awak tengok dia punya pasangan lagi sebelah tu, dia conjugate kan. So dia conjugate kan jadi tolak. Nampak ni? Tolak. Tu dia kata darabkan dengan set conjugate. Jadi kalau awak tengok kat situ kan daripada yang canggih-canggih ni. Okey, ni asal. Yang kali hijau ni asal ni kan. Dekat bawah tu kan. Daripada berbentuk set, last kali kita dapat nombor cantik. 23. Itu tujuan kita buat benda ni. Tujuan kita buat set ni. Okey, jadi sekarang ni tujuan kita nisbahkan ataupun tujuan kita darab dengan set conjugate. Okey, jadi kita tengok one by one cara dia darab ni. Okey, kita tengok dulu. Yang pertama ni tak ada apalah. Atas darab atas, bawah darab bawah. Okey, jadi atas dengan atas ni darab. Darab lah. Kan? Jadi satu darab benda ni dapat benda ni balik lah. Dapatlah conjugate tu balik kan. Buat kali ni. Dapatlah benda ni balik. Satu darab tu. Okey, sekarang ni yang jadi panjang adalah awak nak darabkan. Nampak kan? Awak nak darab yang ni tambah ni. Tambah tu nak darabkan dengan tolak. Kita ambil kali hijau. Nak darabkan dengan tolak. Jadi awak kena buat, kalau ikutkan awak kena buat kembangan lah. Kembangan satu-satu. Kalau pelajar tu dia tak nampak, dia memang kena buat kembangan satu-satu. Kembangan satu-satu tu macam mana cikgu? Awak buatlah macam ni. 7 set 2. Kan? Okay, saya salin kat sini balik. Ini kalau orang yang tak nampak. Kalau orang yang nampak, dia terus buat macam barisan yang bawah. Okey.
Jadi kalau ni dia kena buat macam ni. Satu-satu. Kembangkan satu-satu gitu. Jadi awak darab lah. 7 set 2. Darab. 7 set 2. Baru yang pertama. Baru yang pertama darab pula yang kedua. Okey. Ni ataupun macam ni. Takut awak tak nampak. Saya buat macam ni. Untuk supaya awak nampak sikit. 7 set 2. Darab 7 set 2 tolak 5 set 3. Awak kembangkan satu-satu 5 set 3. Kembangkan satu-satu ni sampai tak muat ni. Kembangkan. Maknanya kembangkan. Nanti kembangkan. Lepas tu kembangkan pula. Ini kalau orang yang tak nampak nak terus kuasa 2. Okey. Jadi saya rasa pelajar Pak Firdaus ni dia memang pelajar yang pandai. Jadi dia tak ada masalah untuk nampak. Okey, jadi saya tak ajarlah yang kembangkan biasa ni. Tak apa kot kan? Boleh, saya terus pergi pada yang awak memang dah tahu. Okey, yang awak memang dah tahu. Saya padam dulu yang ni, takut distraction. Kecuali awak tak boleh faham yang langkah yang saya nak terangkan ni, baru saya ajar teknik biasalah. Okey, tadi saya pernah cakap, kalau dia satu tambah, satu tolak, ingat tak? Dia akan jadi yang depan kuasa 2. Yang depan kuasa 2 ni, yang depan ni kuasa 2. Lepas tu yang belakang kuasa 2. Antara ni tolak. Positif darab negatif, negatif. Macam tu. Okey, kita buat perumpamaan nombor lain. Contoh salam. X tolak 3. Tak ada. Okey. X tolak 3 kan? Okey, kalau macam ni, syarat dia mesti satu positif, satu negatif. Baru boleh guna macam ni. Kalau dua-dua positif, tak boleh lah. Kalau dua-dua positif, awak kena kembangkan macam tadilah yang panjang tu. Okey, sekarang ni dia satu positif, satu negatif. Jadi awak boleh kembangkan macam biasalah. Okey, maksudnya kalau satu positif, satu negatif, awak boleh kembangkan cara ringkas lah. Okey, yang penting syaratnya satu positif, ni satu positif, satu negatif. Jadi caranya, yang kat depan ni, okay, saya ambil color lain lah, color biru yang kat depan ni, maksudnya kat sini akan jadi kuasa 2. Maknanya X kuasa 2. So yang kat belakang ni, color kuning ni, awak jadikan dia 3 kuasa 2 ataupun 3 darab 3 lah. So 9. Macam ni. So tambah dengan tolak, jadi tolak. Macam tu. So terus dapat jawapan. Itu nombor biasa. Sekarang ni kita apply dalam set. Okey, jadi dalam set ni kita tengok satu positif, satu negatif. Jadi kita ambil je 7, yang ni 7 punca kuasa 2, kuasa 2. Macam dia buat ni. Lepas tu yang belakang dia 5 set 3 kuasa 2. Lepas tu antara simbol tengah ni mesti positif darab negatif, negatif. Macam tu. Boleh tak setakat ni? Boleh Maknanya kita ambil depan kuasa 2. Boleh belakang kuasa 2. Macam tu. Okey, cuma dekat sini tiba-tiba dapat 23. Takut awak tanya macam mana boleh dapat 23 cikgu? Okey, so saya nak terangkanlah kat sini Okey, sekarang ni saya bubuh kat sini sikitlah bawah ni. Okey, sekarang 7 set 2 kan kuasa 2 tolak ni barisan yang ni. Saya tengah cerita barisan bawah ni. Tolak 5 set 3 kuasa 2. Kan? Okey, macam mana tiba-tiba dapat 23 cikgu? Okey, senang je. Awak kena buka satu-satu. 7 kuasa 2 jadi 49. Ni buka depan dulu. 7 kuasa 2. Okey, lepas tu awak buka pula yang seterusnya. Punca kuasa 2, kuasa 2. Punca kuasa 2, kuasa 2. So nanti dia mati, betul tak? So jadi 49 darab 2. So kat sini dapat 98. Kalau tak silap saya lah. Okey, try yang ni pula.
Yang ini satu-satu kita kena buka satu-satu. Sebab tu kita belajar nombor indeks sebelum ni. Maknanya kita buka satu-satu. Okey, 5 kuasa 2. So 5 kuasa 2, 25. Punca kuasa 3 dengan 2. Kan punca kuasa kalau jumpa ni kan, kuasa kan dia mati. So tinggal 3. Jadi 25 tolak 3, 75. So jawapan akhir dapat 23. Itulah macam mana boleh dapat 23. Jadi mata awak tu memang kena aktif. Macam mata lalat. Ya, memang kena aktif lah. Nampak ni, 49. Nampak ni, mati. Lepas tu darab 2 ni, dapat 98. Ni, kuasa 2. Okey, lepas tu ni mati. Darab pula. So, 75. Jadi 98 tolak 75, jawapannya 23. Macam tu. Okey? Boleh tak? Boleh tak setakat ni? Dengar cikgu terang macam boleh kan? Macam boleh, tak apa. Kita tengok lagi contoh, nanti awak memang akan buat latihan lah. Sebelum saya teruskan, awak akan buat latihan. Saya akan bagi awak buat latihan. Okey, tadi contoh yang pertama yang senang lah. Yang simple. Contoh yang kedua, yang ada tambah. Okey, kita set conjugate-kan dia jadi dengan negatif lah ni kan. Set conjugate dia dengan negatif. Okey, contoh yang seterusnya adalah dia tolak pula. Contoh yang seterusnya adalah tolak. Ni sama je kaedah dia, tolak ke tambah, buat macam biasa, sama je. Yang penting awak memang kena faham betul-betul set. Okey, sekarang kat sini contoh dia tolak kan? Contoh dia tolak. Jadi kalau tolak ni, dia guna yang ketiga lah. Kalau tolak, so set conjugate-nya akan jadi tambah. Ni kan tolak, so pasangan dia set conjugate-nya akan jadi tambah. Okey. Nampak kat sini dia letak tambah. Jadi bila kita darabkan yang bawah ni kan, kita darabkan dengan tambah kan yang bawah ni. Jadi bila bawah darab, atas pun kena darab. Dia macam tu. Okey. Dia mesti bersama-sama. Okey. Dia darab. Jadi tak ada masalah lah. Lepas tu awak pun buatlah satu darab benda ni. Dapatlah benda ni balik kan. Satu darab dua ni tak ada apa-apa berlaku. Dapat benda tu balik. Okey, sekarang awak kena fokuskan yang dekat bawah. Okey, nak fokus kat bawah tu pun tak susah pun ya. Tak senang pula, tak susah ya. Mula-mula sekali awak tengok simbol dulu. Tolak, tambah. Okey, cun. Tolak, tambah. Boleh guna yang tadi. Yang kuasa 2 tu. Jadi cun lah kalau tolak, tambah. Kalau tolak-tolak, kalau sama tolak-tolak, memang kena kembangkan macam biasa. Kalau tambah-tambah, kena kembangkan macam biasa. Saya rasa ada contoh lepas ni yang memang tak boleh guna kuasa 2. Okey, jadi settle lah. Jadi bila macam ni, awak ambil je lah. Ni, yang depan ni, di kuasa 2 kan? Yang belakang ni, di kuasa 2 kan? Kan? Lepas tu tolak, darab dengan positif, negatif darab positif dapat negatif. Macam tu. Yang ni senang. Okey, lepas tu macam mana dapat 163 ni? Macam mana dapat 163 ni? Kita pun buatlah dekat tepi ni. Kalau kita tak mahir, memang kita kena buatlah. Ya? Kita kena buat satu-satu. Jangan gelojoh. So, cikgu buat kat sini 2. Okey, kejap Dia lari sikit. Besarnya. Okey, 2 set 3 kuasa 2 tolak 5 set 7. Kenapa 5 aku keluar pula ni? Okey, 5 set 7 kuasa. Macam tu kan? Ni saya tengah cerita yang barisan ni tau. Macam mana dia dapat 163 kat bawah ni? Okey, jadi kita buat lagi sekali satu-satu. Okey, satu-satu. Satu-satu. Mula-mula 2 kuasa 2. Apa jawapan dia? 4. Okey, lepas tu set 3. Set 3 semua ni darab pula dengan kuasa 2. So set 3 kuasa 2. So set jumpa kuasa mati So jadi 4 darab 3, 12.
Okey. Tolak 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 berapa? 25 kan? Okey, 25. So nanti 5 kuasa 2, 25. Lepas tu nanti punca kuasa 7, kuasa 2 mati kan? So jadi 7. Punca kuasa 2 tu dengan 7 ni kan mati nanti kan? Kita darab tu mati. So jadi 7. Jadi kat sini 25 darab 7. 25 darab 7 berapa ya? Kita bawa pula kalkulator. So awak akan dapat jawapan negatif lah. So tak ada masalah kalau negatif. Okey, 25 darab 7. So 175 So dapat 175. Okey, dapat negatif. So negatif. Tolaklah nanti guna kalkulator dapat negatif 163. So awak dapat macam ni. Kan 163. Okey, 12 tolak 175. Negatif 163. Cuma kat sini jawapan negatif tu dia letak kat tepi. Kat depan kan nampak cantik sikit letak kat depan tu. Kalau awak tak nak letak kat depan, awak letak kat tepi ni pun tak ada masalah. Betul aja. Ya, tak ada masalah. So boleh letak kat mana-mana. Janji jawapan tu ada negatif lah. Ya. Macam ni tu. So dapatlah jawapan. Macam tu. Okey? Bagi saya senang saja. Yang penting awak faham dengan siapa awak nak darab. Ni pada asalnya ni. Okey, yang ni awak tengok dengan siapa awak kena darab. Tolak darab dengan tambah. Okeylah. Dengan siapa awak kena darab. Lepas tu yang ini tengok tolak tambah. Oh, boleh guna yang kuasa 2 ni. Guna yang kuasa 2 ni. Lepas tu selesaikan satu-satu dapat jawapan. So yang atas tu biarlah. 2 punca kuasa 3 tambah 57 tu tak boleh buat apa-apa, biar. Yang penting kita dapat jawapan bawah tu dalam bentuk nombor. Macam tu. Okey, ada apa-apa nak tanya? Satu lagi contoh sebelum awak buat sendiri lepas ni. Cikgu akan suruh awak buat sendirilah. Mana pula hilang dia? Cikgukan dulu. Satu lagi contoh. Bendanya sama juga, balik-balik macam tu juga ya. Ni. Ni awak tengok contoh. Okey. Dia main zoom pula. Okey. Kan contoh ni. Nisbahkan penyebut dan permudahkan tu. Kenapa pula jadi gitu? Nak highlight sebenarnya. Okey. Ni kan. Jadi kan bila kita nak nisbahkan tu, kita tengok siapa? Atas ke bawah? Bawah ya. Cikgu dah sebut kita tengok bawah. Sebab sebelum ni kita tak payah tengok apa-apa sebab soalan sebelum ni dia satu. Semuanya satu. Ni beza sikit soalan ni. Kalau awak perasan soalan sebelum ni, ni satu. Kan soalan B satu. Soalan A pun satu. Soalan C pun satu ni. Tapi soalan ni dia nak tengok pelajar faham tak? Nak conjugatekan tu atas ke bawah. Kan? Jadi kat sini dia bubuh. 1 tambah punca kuasa 3. So kat sinilah kadang-kadang berlaku kesilapan sebab pelajar tak faham rupanya ya. Okey, jadi sekarang ni cikgu dah cakap kita nak conjugatekan tu kita kena tengok yang bawah. Yang bawah dia ya. Kita conjugatekan yang bawah ni. Jadi kalau yang bawah negatif, conjugate-nya akan jadi positif. Macam tu. Conjugate-nya jadi positif. Kelas. Okey. Jadi kalau kat bawah kita darab dengan positif, dekat atas ni pun kita kena darab positif. Macam tu. Okey. Janganlah segan cik. Taklah. Okey, iklan kejap. Okey, jadi kat sini okey, kat sini jadi kalau awak tengok kat sini 1 tambah set 3 darab dengan 1 tambah set 3. Okey, yang kat bawah ni 1 tolak set 3, 1 tambah set 3. So kat bawah ni saya rasa tak ada masalah lah sebab tolak tambah. Sekarang ni yang ada masalah adalah yang kat atas. Ya. Dekat atas ni tambah dengan tambah. Jadi bila tambah dengan tambah tu memang awak tak ada pilihan lain lah.
awak kena darab satu-satu. Okey? Yang ni saya rasa saya tak payah tunjuk lah yang bawah ni, yang jimat masa, yang ni saya tak payah tunjuk. Saya rasa awak tahu. Maknanya 1/2, 1/2, 1 lah. Punca kuasa 3, kuasa 2. So dapat 3. Ni yang ni senang. Yang ni senang. 1/2 tolak punca kuasa 3, kuasa 2. Tolak lah sebab dia mesti tolak tambah jadi tolak. So yang ni mati jadi 1 tolak 3. Okay, yang ke atas ni yang kita nak selesaikan. Okay, kita tarik sikit. Tengok macam mana. Okay. Jadi cikgu salin balik untuk selesaikan yang atas. 1 tambah punca kuasa 3. 1 tambah punca kuasa 3. Jadi yang ini awak memang kena darab satu-satu lah. Macam tu. Okay, kita darab yang tu dulu 1 darab 1. 1 darab 1, jawapan dia 1. Okey, lepas tu 1 darab punca kuasa 3. Dapat punca kuasa 3. Ni 1 darab punca kuasa 3. Macam tu. Okey, dapat 1 tambah 3. Okey, kemudian yang seterusnya. Yang ni pula, yang color kuning ni, darab. Okey. Jadi punca kuasa 3 darab 1 tambah punca kuasa 3. Macam cikgu tahu tambah? Ni kan sebab ni tambah. Tambah punca kuasa 3 darab 1. Punca kuasa 3 lah. Lepas tu positif punca kuasa 3 set 3. Okey, darab dengan positif set 3. So jawapannya 3. Macam tu. Sebab tu dia dapat macam ni Kalau awak tengok sebab tu lah dia dapat macam ni. Ni. Nampak jadi cuma dia susun lah 1 dengan 3 ni. 1 dengan 3 ni dia susun ke depan lah. Dia cari geng. Okey. Ni awak kena kembangkan macam biasa. Sebab tu algebra tu penting awak kena faham. Ataupun kalau tak nampak lagi saya buat satu-satu nak kembangkan ni. Kalau tak nampak kita buat satu-satu Okey. Kejap. 1 darab 1 tambah set 3. Lepas tu ni kan mula darab yang ni dengan semua. Lepas tu yang kedua. Tambah set 3. 1 tambah set 3. Darab 1, 1. So ni darab ni. Jadi 1 darab 1, 1. 1 darab tambah punca kuasa 3 tambah punca kuasa 3. Lepas tu darab yang ni pula. Okey, dapat punca kuasa 3. Kemudian punca kuasa 3 darab punca kuasa 3. Kan tadi dah belajar kan? So dapat 3. Kuning pula. Dapat 3. Jadi 1 tambah 3 jawapan dia 4 ni 4 tu. 1 tambah 3 jawapan dia 4. Lepas tu punca kuasa 3 tambah punca kuasa 3 dia jadi 2 punca kuasa 3. Ni, sekejap cikgu cari. Okey. Kat sini 1 tambah 3 jadi 4. Okey, punca kuasa 3 tambah punca kuasa 3. Dia ada 2 kali kan? Macam A tambah A. So 2A. Sekarang ni dia punca kuasa 3. Jadi 2 kali punca kuasa 3. Sebab tu dia dapat macam tu lah. Ni 4 tambah 2. 4 tambah 2 set 3 dengan per negatif 2. 1 tolak 3 negatif 2. Okey. So bila dekat sini, dia tak habis lagi, dia tak kecil lagi. Jadi awak kena kecilkan. Jadi 4 bahagi dengan negatif 2, jawapan dia negatif 2. Okey, sekejap. Ni takut tak nampak. Jadi saya buat dekat sebelah sini pula lah. Macam ni takut awak tak nampak. Jadi awak memang, mata awak memang kena jadi mata lalat lah. Dia kena tengok betul-betul. Okey. Bahagi dengan negatif 2 kan. Pecahkan dia. 4 per negatif 2 tambah 2 set 3 per negatif 2. Okey. Jadi 4 bahagi negatif 2. Negatif 2. Okey, yang ini mati. Ni positif negatif. Letak kat sini negatif lah.
So nanti jadi 3. So last kali kita dapat jawapan yang ni. 2 punca kuasa 3. Ni padam. Macam tu. Last kali kita dapat yang ni lah. Negatif 2 punca kuasa 3. Boleh ke setakat ni? Sebab lepas ni awak akan buat latihan. Saya akan suruh awak buat satu latihan. Lepas tu baru saya ajar yang seterusnya. Boleh tak? Ada nak tanya tak? Amirul? Boleh. Tak ada nak tanya? Boleh Okey, kalau boleh. Amirul jadi suara perempuan ya? Boleh. Okey. Cikgu Ida kata Amirul jadi suara perempuan. Okey, jadi kalau boleh kita tengok contoh latihan untuk awak jawab. Saya akan pilih soalan. Okey. Boleh screenshot dulu cepat-cepat ni. Okey. Mana? Soalan. Patutnya saya tutup dulu. Ni soalan dia. Okey. Saya rasa saya nak awak cuba soalan B dulu. Soalan B cuba jawab soalan B. Nisbahkan penyebut dan permudahkan ungkapan. Nanti saya akan minta jawapan. Jawab dulu 5 minit. Yang berkaraoke ni. Tertekan tu. Sama juga yang form 1 tertekan je. Itu cepat je. Masa depan sedar pun kena bawa orang macam tu. Yang ni sekali subjek sedar ni. Jangan sedar. Next job kita tak kalau yang ni orang kita dia cincin-cincin tak lagi dah masuk hutan. Berarti dah semua. Saya kata Putri, walaupun awak tak orang tengok pada tu buka. Kena lah, tak datang catat. Kita ni warna itu yang salah. Pakai juga. Iya, betul. Kenapa risau? Saya telefon. Ya, macam suara dulu. Itu besok pun dia malu. Okey, dah siap ke? Tak apa, tak ada orang tengok pun YouTube saya tu.
Dengan pelajar tadi. Belum, tengah tunggu diorang buat latihan. Bagusnya diorang buat juga nunggu latihan. Terpaksa kejap je ni. Kami mau pakai mata saya aku pula. Jadi di tengah macam apa ya? Ya. Ya. Tapi enggak. Kak Ita lihat di Richard ya. Apa tu? Popcorn ke? Ada ni kan. Oh, ya. Popcorn. Cari popcorn lah. Kau bawa yang mana? Ha? Kau bawa apa lagi? Ada cheese lagi, ada goreng bacon. Dah siap belum? Dah. Dah. Okey, dah siap. Alhamdulillah. Dah Okey, kita semak jawapan Okey, jadi kita kena darab dengan yang bawah. Yang bawah ni. Kena fokus yang bawah Jadi yang bawah kalau ni negatif, kita kena darabkan dengan positif. Okey. So bila darablah. Ni darab ni, ni darab ni. Jadi 4. Okey, yang ini negatif positif. Jadi boleh guna yang kuasa 2 Jadi 3 kuasa 2 tolak. Okey, 12 tambah 9 So kat sini 12 tambah 7 kuasa 5 bagi 4. Tambah apa, tengah cek jawapan dengan budak ni. Okey. So dapat jawapan ni 3 tambah punca kuasa 5. Betul tak? Ada tak yang sampai sini je lah? Sini tak dapat jawapan betul Okey, ni jawapan dia. Betul Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Apa dia? Oh, kejap iklan kejap apa dia? Kopi cheese. Itu pris apa tu? Pris Nak yang cheese lah. Satu je. Nak cheese. Mak lagi iklan kejap. Okey. Apa ni? Kopi cheese. Kau ke? Mana dah rasa? Cheese dengan kari. Okey, soalan seterusnya adalah tuliskan sebagai pecahan tunggal. Tadi nisbahkan, sekarang tuliskan. Jadi maknanya, dengar ke suara saya? Maknanya yang ini setiap satu ni awak kena darabkan dengan set conjugate. Setiap satu ni. Jadi makin banyak kerja awak. Tadi dah banyak,
So yang ini pun makin banyak lah. Okay, setiap satu Jadi saya terangkan secara laju lah jadi kat sini, ini yang colour kuning ni, yang asal dia. Okay, yang asal dia. Yang colour biru ni, yang sebelah dia. Okay, jadi kalau awak tengok kat situ, dia darabkan satu-satu. Darabkan satu-satu ni. Nampak? Darabkan yang 5 ni dengan sub conjugate, maksudnya yang belah kiri dan juga belah kanan. Ni, dia darabkan satu-satu. Okey, tapi nak darab kita tengok yang bawah. Nampak ni? Yang bawah tambah darab dengan tolak. Lepas tu tolak darab dengan tambah. Maksudnya macam tu. Setiap satu kena darab dengan set conjugate. Jadi panjang lah. Panjang sangat. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, ini buku ni buku teks ni dia dah memudahkan lah. Jadi yang ini, yang barisan atas ni, awak kena kembangkan satu-satu. Ni pun kena kembangkan. Dapatlah macam tu. So yang bawah ni, dia benda yang sama. 1 tambah punca kuasa 3 darab dengan 1 tolak punca kuasa 3. Belah sini pun sama. Nampak sama. So nanti dapat macam tu lah. Dapat 1 tolak 3. Sekejap. Kenapa pula terbuka ni? Okay, jadi saya ambil satu contoh lah. Belah sini Okay. 5 tambah 7 darab 1 tolak 3. Jadi awak kena buat 5 1 tolak 3 tambah 7 1 tolak 3. Maknanya ini darab. Lepas tu ini darab. Nampak? Saya buka tu. Lepas tu awak buka pula satu-satu ni. Buka ni. Jadi 5 darab 1, 5. Tolak 5 set 3 tambah set 7. Okey. Positif, negatif jadi negatif. Positif 7 darab positif pula set 7 darab set 3 jadi set 21. Kan ada kita belajar sebelum ni. Set 7 darab set 3 jadi 7 darab 3. So 21. Kat sini lah. Okey, lepas tu kita tengok kat sini tak ada benda yang boleh dipermudahkan. Ni kan, tak ada benda yang boleh dipermudahkan. Jadi sebab tu dia tulis kat sini, nampak? Semua dia tulis. Tu. Jadi awak kena buat satu-satu. Tadi awak buat belah sini. Kenapa pula ni? Awak buat belah sini. Yang ni kan. Sekarang awak buat pula yang ni. Satu-satu. Okey. Lepas tu awak dapatlah jawapan yang kat sebelah sini. Okey, yang ini awak tak boleh guna kuasa 2 walaupun dia tolak tambah. Ni tolak, ni tambah. Tapi awak tak boleh guna yang tadi kuasa 2. Sebab apa? Sebab dia tak sama. Yang kuasa 2 tu dia hanya boleh guna kalau dia sama macam kat bawah ni. 1 ni kan. Kat bawah ni 1 punca kuasa 3. 1 punca kuasa 3. Kalau dia sama, positif, negatif. Kalau dia sama, kita boleh guna maksudnya boleh guna kuasa 2 tadi tu lah. Tapi yang kat atas ni dia tak sama. Bila tak sama, kita kena buat macam ni. Okey, so nanti awak permudahkan, awak akan dapat jawapan. Jawapan ni lah, jawapan macam ni. Okey, so kat sini ni dia sekali je lah, dia kira sekali sebab dia tambah ni macam penyebut. Maksudnya macam ni. Kalau awak ada 2/3 tambah 2/3 kan. So awak akan tulis 4/3. Maknanya tulis sekali. Sekarang ni bendanya sama lah. Sebab tu dia sekali je. Macam tu. Okey. Awak buat latihan dulu boleh? Cuba satu latihan.
Buku cerita ni bu. Tengok penting. Cuba latihan B. Sekarang Saya kau boleh. Siang dekat nama penat. Habis berusaha. Beda lah kata. Tunjuk kata. Mana tengok muka ni? Acik, bayarkan akak dulu. Bayarkan akak dulu. Oh, sini duit saya balik.
Okey, semua dah dapat jawapan? Belum? Oh, ada yang belum. Okey ni. Boleh tengok kat sini Masuk tunjuk macam mana? Tunjuk dari SOP pun. Tunjuk kat mana? Ambil lesen bawa nak baca lah. Bila naik terus apa ni tak bunyi aku pun masih macam dia ni jalan yang buat juga nak tu lah pasal ada apa cik sangat langsung lagi dia bicara. Okey, mula-mula kita darabkan dengan conjugate dia yang bawah ni. Okey, yang ini dengan yang ini. Lepas tu masukkan darab. So kita dapat macam ni lah. Okey, cikgu darabkan, maknanya 2 darab punca kuasa 7 dapat ni. 2 darab ni dapat ni. Ni 7, yang ni 2. So kat sini 2 punca kuasa 7 tambah 7. 2 punca kuasa 7 tambah 7. 2 tambah 1 jadi 3 punca kuasa 7. Ni okey. So negatif 2 tambah 1 negatif 1. Tapi negatif 1 ni kita tak tulis. Okey. Lepas tu ni dapat ni lah. Dapat punca kuasa 2. Jadi ni tak boleh buat apa-apa. 7 tolak 2, 5. So ni pun tak boleh pemudahkan tak apa. So ni je lah jawapan dia. Sangat senang. Okey. Boleh ke? So yang ni mungkin ada nak tanya kenapa dia jadi tinggal boleh kenapa tinggal 1 je kan? Sebab saya dah explain tadi. Dia tambah Dia tambah maknanya kita 1 lah, sekalikan je. Tambah dia jadi sekalikan. Ni. Kita sekalikan je sebab dia tambah. Okey, ataupun nanti kalau tak faham boleh tanya dalam kelas lah. Minggu depan nak jumpa dah. Okey, so kita tengok contoh yang terakhir untuk hari ni. Boleh repeat kereta. Okey, soalan yang terakhir yang ni. Jadi soalan ni cara nak selesaikan dia awak kena buat quadratic equation macam darab silang. Darab silang kan? Jadi kalau darab silang, ingat lagi tak darab silang? Yang contohnya x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. Ni kan? Darab silang. Contohnya lah. Contoh S14. Contoh. Ni darab silang nama dia. So awak kena apply benda ni dalam soalan ni. Tapi cikgu dia tak ada kuasa 2 cikgu. Macam mana nak tahu? Tapi dia ada cert. Bila dia ada cert, dia kena buat darab silang lah. Okey, jadi saya tunjuk cara dia. X tolak 4 punca kuasa X tambah 3. Okey, jadi kat sini X punca kuasa X dengan punca kuasa X. Yang ini 1 dengan 3. Silangkan dia. Gitu. Nampak? Sebab punca kuasa X darab dengan punca kuasa X dapat X. Gitu. So 1 dengan 3. Lepas tu awak fikirlah macam mana nak dapat negatif. Ni kan kalau kita darab kat sini kita dapat 3 punca kuasa X. So ni 1 punca kuasa X. So macam mana nak dapat negatif? Negatif. So dapatlah negatif 4 punca kuasa X. Sama kat sini lah. Okey, lepas tu ni negatif letak sini, negatif letak sini. Sebab tu dia dapat macam ni.
Punca kuasa X tolak 1 dengan punca kuasa X tolak 3. Lepas tu bila dia sama dengan kosong, kita boleh pisahkan dia. Pisahkan kat sini 1, pisahkan kat sini 1. Kan? So, yang ni tak ada masalah lah. Awak pindah, nanti awak dapatlah jawapan. Ni yang terakhir untuk hukum set. Okey. Dengar tak? Ada apa-apa nak tanya? Ataupun saya bagi awak latihan dekat Google Classroom. Awak buat dulu. Kalau awak tak faham tu awak PM saya. Boleh Boleh. Sebab saya takut awak tak dengar. Okey? Jap. Lah, aku kan datang sini selalu. Pergi sekolah je. Cik, sana cik. Ancam lah kasi sampai